Ya, bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri ini, unit drama RTM tampil dengan sebuah lagi naskah yang bertajuk Durjana Pujaan. Hari ini saya ditemani bersama dengan pengarah dan juga pelakonnya. Sebelah dengan saya ialah Wan Afzan Wan Daud, pengarahnya, dan juga Abang Sabri Yunus. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tampil lagi dengan satu naskah yang cukup hebat, Durjana Pujaan. Mungkin Abang boleh ceritakan mengenai naskah ini. Baik, Durjana Pujaan ni merupakan kisah dua beradik kan yang dah lama menyimpan menyimpan rasa kan, yang marahnya disimpan-simpan, tapi bila tiba satu tahap benda tu meletup dan terjadi satu insiden yang kita akan lihat bagaimana kemaafan itu adalah tonggak cerita ni. Jadi isu ataupun mesej yang cuba disampaikan di dalam naskah ini bagaimana? Kemaafan. Kemaafan itu. Ya, betul. Baik. Betul. Kena rujuk sebelah dia. Ya, sebab ini memang dijadikan bahan rujuk sebab Wan Sabri lah sebagai pelakon, kita tahu seorang pengarah yang hebat. Jadi memilih naskah Durjana Pujaan ini, kenapa? Apa kekuatan yang abang nampak sebenarnya? Okey, kita pelakon ni selalunya bersetuju untuk berlakon banyak sebab. Jadi untuk naskah Durjana Pujaan ni saya bersetuju sebelum melihat naskah. Oh, adakah disebabkan pengarahnya? Begitulah pelakon. Biasanya pelakon memilih pelakon biasa kan, memilih bersetuju untuk memilih naskahnya, pengarahnya. Yang ketiga tu baru upahnya. Mas kahwinnya. Ya, mas kahwinnya kan. Pengarah tak mengam, tak berapa bagus. Contohnya cerita pun tak berapa kuat, tapi bayaran ngam. Tapi untuk ini yang pertama saya nak bekerja lama tak bekerja dengan panggung RTM kan. Dulu ada. Kemudian Wan kita ni antara pengarah penerbit di RTM yang sangat karyanya sangat saya rasa tak ada siapa pun yang tak nak bekerja dengan dia kan. Naskah-naskah pilihan dia, dan satu lagi naskah-naskah pilihan panggung RTM unit drama tentunya sebuah naskah yang baik. Jadi apabila saya terlibat dengan dia, ternyata Durjana Pujaan memang sebuah naskah yang sangat baik, dan memang ianya sebagai pelakon kita inginkan naskah dan watak-watak yang macam tu. Okay. Kalau Abang Sabri tadi, salah satu faktor memilih naskah ini kerana pengarahnya. Pengarahnya pula kenapa memilih Abang Sabri Yunus? Ini kira berani juga sebab ialah pengarah. Perik. Saya memang dah lama dah sebenarnya nak bekerjasama dengan Abang Sabri sebab secara tak langsung saya dapat menimba ilmu daripada apa yang dia ada lah. Ilmu pengarahan, ilmu macam mana memahami pelakon. Memang pada mulanya satu cabaran yang besar untuk saya. Ya bang. Kan? Tapi alhamdulillah kami banyak berbincang dan hasilnya alhamdulillah dapatlah. Ya, kan? tapi untuk pengetahuannya sebagai pelakon, apabila saya turun sebagai pelakon, saya pelakon, saya tidak akan bawa saya sebagai pengarah. Saya bulat-bulat saya serahkan saya kepada pengarah. Cuma kalau kami ada perbincangan pun hal-hal yang tidak berkaitan dengan arahan dia, gaya pengarahan dia dan sebagainya. Yang berbincang mungkin tentang anak detail dari sudut watak, dari sudut dialog dalam skripnya dan sebagainya. Itu memang hak juga sebagai pelakon untuk mendapatkan. Tapi walaupun pengarah, tetapi oleh kerana dia ini kerja bawah dia, ini adalah arahan dia sebagai pelakon, akulah. Ya. Apa arahan dia kita tak usik. Ya, sebab setiap pengarah tu dia ada hasil seni tersendiri, kreativiti tersendiri. Jadi itulah, selain daripada Abang Sabri Yunus, siapa lagi di antara barisan pelakon? Dan sekali lagi saya nak tanya, kenapa? Apa yang dibayangkan? Sebab kalau kita lihat barisan pelakon untuk telefilm ini bukan calang-calang. Ya, kita ada Zairi Lazim, kita ada Hana Akila, kita ada Amirul Afendi, kita ada Azan Rani. Kita ada Azan Rani. Nak mengangkat Durjana Pujaan ni sebenarnya agak sukar sebab untuk tema raya, mengangkat satu naskah yang tidak bersifat raya, kan secara fizikalnya, tetapi secara dalamannya adalah raya. Kemenangan raya itu adalah kemaafan, salah satunya. Jadi kat situ dia punya cabaran dia lah. Dan pelakon-pelakon alhamdulillah dapat memahami kehendak
di sebalik naskah itu gambar kan. Ya. Kita ada ni dan dapat dibuat dengan baik. Ya, sangat tertarik sebab sebuah cerita untuk hari raya, khas hari raya, tetapi tidak kita menekankan ataupun kita bagi rasuah orang hanya hari raya kan. Kita bagi satu cerita yang jujur, inti sebenarnya pada hari raya, kemaafan yang sebenarnya pada hari raya. Sebab kalau kita tengok hari ini ucapan selamat hari raya, maaf zahir batin, menjadi satu ungkapan yang kita tahu nilainya apa sebenarnya. Sekadar ungkapan. Ya, sekadar ungkapan. Selamat Hari Raya, kita sambung terus. Maaf zahir batin. Sama ada ucap atau penulis. Atau kita dalam tulisan kita. Jadi, Selamat Hari Raya, maaf zahir batin dah menjadi satu ungkapan. Ya. Selamat Hari Raya. Jadi, nilai maaf itu di mana sebenarnya? Okey, jadi dalam cerita ni tidak ada satu kata pun Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Okey, faham. Tapi saya tertarik dengan apa Abang Sabri katakan tadi. Sebab kalau kita lihat sepanjang Hari Raya ni, kita selalunya disogok dengan program-program yang menarik lah, gembira, komedi. Tapi ini sebuah naskah yang berat. Bagaimana sebenarnya penerimaan penonton di luar sana tu bagaimana nanti? Sebenarnya keseimbangan dalam penghasilan karya dalam drama ataupun apa-apa program perlu ada. Mungkin terlalu banyak untuk yang hiburan, yang komedi, yang apa. Jadi adanya Durjana Pujaan sekurang-kurangnya dapat seimbanglah dengan ada yang penonton akan ada pilihan lah untuk melihat yang komedi, untuk cerita berat ataupun cerita-cerita yang lain lah kan. Jadi hadirnya Durjana Pujaan ialah untuk keseimbangan tu. Macam Abang Sabri sendiri melihat bagaimana? Sebab rakyat Malaysia masih lagi sukakan drama-drama yang komersial. Okey, bukan rakyat Malaysia saja, tak malah stesen TV sebenarnya pun suka yang komersial. Ya, betul. Senang nak jual. Okey, memang hari raya dituntut pada kita hari gembira kan. Hari raya ni hari gembiraan, hari bukan kesedihan kan. Tetapi dalam masa yang sama juga masyarakat kita hari ini di Malaysia khususnya, kita nampak daripada dulu lagi, orang lupa. Banyak orang lupa sebenarnya apa tujuan cuma kita sambut raya. Jadi TV harus memberi pesanan setiap masa. Jadi cerita-cerita macam ni, cerita memberi pesanan dalam kegembiraan, seharusnya menyambut kegembiraan, tapi memberi pesanan-pesanan bahawa perkara macam itu masih lagi berlaku. Kita masih lagi sampai ini orang masih tak balik, mak ayah masih lagi mengharap anak balik. Walaupun benda macam itu tak sepatutnya berlaku, balik je lah raya kata. Tapi kita masih, jadi artinya kita masih memberi pesanan-pesanan dalam cerita-cerita kita. Jadi apa di antara kelainan yang dibawakan untuk arahan dalam telefilm ini? Saya tahu setiap satu telefilm atau drama Abang mesti lain-lain. Dalam cerita ni kita akan lihat dinamik cerita lah. Cerita kita ada sedih dalam tu, kita ada action dalam tu, bergaduh-gaduh. Kita ada cinta, sedikit cinta, komedinya. Masa cinta ke? Watak adik. Tapi saya melihat satu lagi yang tertarik pada saya adalah tentang hubungan abang dengan adik kan. Di mana abang dengan adik ini sangat saling sayang menyayang antara sama, sangat sayang. Abang sayang adik, adik sayang abang. Kasih sayang abang amanah yang ditinggalkan oleh mak ayah dia untuk menjaga keluarganya, adik, itu yang abang dia sangat pegang. Sedangkan bunga arwah mak dia yang diamanahkan jaga pun dikacau kambing, mana dia sanggup bunuh tetak sekandar kambing, apatah lagi adiknya manusia yang tentunya amanah paling tinggi untuk dijaga. Dan kekesalan pada hidup abang apabila kes kambing itu menyebabkan adik dia tak dapat menyambung pelajaran sebab dia terpenjara kan. Ini satu kekesalan yang abang dia tetapi namun begitu, apa yang berlaku pada adik dia akhir-akhir ini itu menyebabkan abang dia mengambil sikap dan tanggungjawab bahawa dia punca segala-galanya kan. Dengan macam ni pun kita dah tahu betapa
anda kena saksikan sendiri 22 April ini. Selain daripada itu, saya berikan kesempatan kepada pengarahnya sendiri kenapa perlu menyaksikan telefilm ini. Baik, saya harap penonton di luar dapat menonton pada raya pertama itulah. Kalau jatuh pada hari Sabtu. Kerana kita Dujana Pujaan ni diberisi dengan pelakon-pelakon yang hebat. Salah satunya dan lokasi yang kita syuting di Pulau Pinang adalah satu lokasi yang jarang-jarang kita dapat tengok lah dekat drama-drama yang biasa. Dan sinematografinya pun cantik. Jadi kena tonton lah. Kena tonton. Mas Sabri, sedikit untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey, seharusnya Durjana Pujaan ini menjadi pilihan sebab anda harus percaya, penonton harus percaya sejarahnya panggung RTM tidak pernah menghidangkan cerita-cerita yang biasa. Panggung RTM dari sejarahnya awalnya dulu lagi selalunya memberi nilai-nilai yang sangat baik dari semua sudut ceritanya, sudut pembikinannya dan sebagainya. Dan nilai Durjana Pujaan untuk tahun ini juga pada saya sebuah penceritaan yang sangat baik dan seharusnya menjadi pilihan kerana dia tentunya ada manfaat untuk kita. Ya, jadi jangan lupa untuk saksikan Durjana Pujaan. Ini merupakan panggung RTM khas raya jam 9 malam pastinya di TV1 22 April ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengarah Wan Afzal Wan Daud dan juga Abang Sabri Yunus yang sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih banyak. Baik, penonton.